KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera anda bersama dengan saya, Wani Carey untuk Road to Success SPM 2021. Okey, untuk subjek hari ini akan kita sama-sama belajar subjek Sains Komputer dan kita akan jemput seorang guru jemputan kita. Tapi kalau nak tahu siapa, kena stay selepas ini, okey? Untuk sekarang ini, seperti biasa, Wani nak ingatkan dan pesan kepada anda semua sebagai rakyat Malaysia, kita perlu bertanggungjawab untuk patuh pada SOP. Bagaimana caranya? Sentiasa pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Baiklah, tanpa membuang masa, jom kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Inilah dia Cikgu Ismail. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cikgu dari sekolah perempuan? Sekolah Raja Perempuan Tak Ayah. Sekolah Raja Perempuan Tak Ayah Ipoh. Ya, Itu betul. dia Cikgu Ismail yang telah berpengalaman selama 21 tahun. Cikgu, apa khabar Cikgu, sihat? Baik, ya Wani, apa khabar? Saya sihat seperti biasa, Alhamdulillah. Ya. Okey Cikgu, jom sebelum kita nak tahu apa yang akan Cikgu ajar hari ini, Wani akan ajak semua tetamu jemputan kita untuk sama-sama pergi ke meja istimewa kita. Jom Cikgu, Wani nak ajak Cikgu ke meja special. Kat sini kita ada hand sanitizer dan juga bekas pelitup muka. Okey, Cikgu pakai dulu hand sanitizer. Lepas tu boleh buka pelitup muka dan simpan dalam bekas yang disediakan. Okey. Lepas dah pakai, so kita dah boleh teruskan untuk buat aktiviti kita hari ini untuk belajar sama-sama dengan Cikgu Ismail. Okey, Cikgu boleh buka pelitup muka dan simpan dalam bekas yang disediakan. Okey, ya. Okey. Alright Cikgu, jadi sekarang ini Wani nak tanyalah Cikgu, apa yang akan difokuskan untuk subjek Sains Komputer hari ini? Untuk hari ini kita akan mulakan dengan bab 1, iaitu bab pengaturcaraan. Okey. Jadi sebelum tu Cikgu akan fokuskan dekat bab bab 1. Bab 1. Pengaturcaraan, ya. Pengaturcaraan. Okey. Bab 1 ya hari ini tingkatan 4 dan 5 sekali ya Cikgu? Tingkatan 4 saja. Tingkatan 4 sahaja. Okey, baik. Jadi kita pun dah tahu apa yang akan Cikgu fokuskan hari ini. Tapi sebelum tu kita nak dengar dululah Cikgu pandangan murid tentang subjek Sains Komputer. Dan kita akan berehat seketika dan jangan ke mana-mana. Kembali dalam Road to Success SPM 2021. Okey. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Saya suka subjek Sains Komputer ini kerana ia menarik minat saya untuk belajar dengan lebih mendalam. Selain itu, teknologi semakin hari semakin canggih. Jadi, ia berbaloi untuk saya mempelajari subjek Sains Komputer. Dengan adanya Didik TV ini, ia lebih mendorong saya untuk mempelajari Sains Komputer ini dengan lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan mempelajari Sains Komputer ini, saya dapat mendalami tentang IT dan juga dengan bantuan guru dan rakan-rakan serta latihan yang secukupnya, saya dapat menyelesaikan masalah coding yang topik paling sukar dalam Sains Komputer. Dengan ini, saya mendoakan semoga semua calon SPM mendapat A+ dalam Sains Komputer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan pelajar yang mengambil subjek Reka Bentuk dan Teknologi ketika menengah rendah. Apabila saya menaiki tingkatan 4, saya mengambil keputusan untuk mengambil aliran yang mempunyai subjek Sains Komputer. Setakat ini saya rasa subjek Sains Komputer tidaklah sesukar mana yang telah saya anggap selama ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Carey, dan juga tetamu jemputan kita atau guru jemputan kita, Cikgu Ismail Syahri dari Sekolah Raja Perempuan Takyah Ipoh Perak. Tapi sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita hari ini, Wani nak pesanlah walaupun kes kita setiap hari makin menurun, namun kita masih perlu berusaha untuk putuskan rangkaian COVID-19 ini bersama-sama. Okey? Alright, jom kita nak perkenalkan para pelajar kita dari Sekolah Raja Perempuan Takyah Ipoh Perak yang akan bersama-sama dengan kita di studio hari ini. Jom kita persilakan mereka semua. Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam. Khabar baik. Seorang je yang jawab. Yang suara lagi 3 orang mana tu? Waalaikumsalam. Tu dia. Background pun lebih kurang sama ni. Dekat sekolah ke semua? Yeah. Okey. Ni semua anak murid kelas cikgu ya, cikgu? Ya, semua pelajar saya lah. Semua pelajar cikgu. Jom kita ada Sofia Adawiyah, kita ada Rabiatul Abdullah, kita ada Izzah Ayuni dan juga Wardina Safia. Selamat datang ke studio Road to Success. Jom, kalau anda sudah bersedia, anda di rumah pun sudah bersedia, jom kita mulakan sesi pembelajaran kita untuk sains komputer pada hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey, untuk episod kali ini, kita akan tumpu kepada bab 1 pada tingkatan 4. Sebelum cikgu untuk teruskan pembelajaran kita pada hari ini, jadi elok kita dengarkan dulu ataupun sedikit tentang apakah hasrat dari pihak atasan atau pihak kerajaan berkenaan dengan subjek ini. Dan selepas tu saya akan terangkan berkenaan dengan format yang terkini lah berkenaan dengan subjek sains komputer. Boleh cikgu, dipersilakan. Okey. Jadi apabila kita mengambil subjek sains komputer, jadi bermaksud kita dah orang kata melangkah ke satu tapak, satu langkah lagi di mana sebelum ini kebanyakan daripada pelajar ataupun ni kita hanya menjadi seorang pengguna. Tetapi apabila kita mengambil subjek ini ialah kita orang kata kita kepada kita orang kata kita nak orang kata mencipta pula apps tadi. Sebelum ni kan kalau kita biasakan Wani pernah guna WhatsApp ataupun Telegram. Selalu cikgu. Jadi untuk berkomunikasi. Untuk berkomunikasi. Jadi orang kata kalau kita hanya pandai guna, okey. Jadi kita akan jadi macam orang yang biasa-biasalah. Tetapi bila kita saja sains komputer, maksudnya kita nak mencipta. Jadi selepas daripada maksudnya mungkin akan datang selepas mungkin tamat pembelajaran atau SPM, jadi pelajar-pelajar mungkin akan mencipta. Kita sendiri akan mencipta Telegram. Kita sendiri akan cipta WhatsApp tu sendiri, apps tu. Maksudnya setiap pelajar ni kalau dia ambil sains komputer dah boleh cipta satu program lah macam tu. Ya, betul. Aplikasi. Hebat. Ni akan datang ni agak-agak aplikasi apa yang akan mereka buat nanti cikgu? Jadi setakat ni kalau SPM mereka akan kita panggil kita akan buat satu projek sains komputer lah. Kita akan buat web based application yang melibatkan kita boleh simpan data kan. Jadi untuk tajuk tahun ni kita buat quiz secara online. Apps yang kita nak cipta lah. Baik. Jadi yang sebenarnya kita punya orang kata program yang kita cipta ni setaraf dengan diploma. Lebih kurang macam itulah ya. Jadi sebab itu kita katakan subjek ini dia lebih susah daripada admaths, susah daripada kimia dan subjek yang lain. Baik. Okey cikgu. Jadi okey seterusnya kita nak lihat orang kata tentang format terkini lah berkenaan sains komputer yang sebelum ini telah pun dijelaskan oleh rancangan sama Road to Success juga oleh Cikgu Faridah lah, dia terangkan. Jadi saya cuma nak menambahkan sedikitlah tentang detail dia. Okey. Jadi kita tahu bahawa untuk pengetahuan semua pelajar ya. Jadi sains komputer terdiri daripada kertas 1 dan kertas 2. Okey. Jadi kalau kertas 1 kita lihat di sini ya. Kertas 1 dia membawa markah ya.
70%. Tetapi bila kita lihat apa di kertas dicatatkan ni, bahagian A ialah apa? 50 markah. Okey, bahagian B 50 markah juga, tetapi dia akan ditukarkan menjadi 70%. Dan untuk kertas 1, pelajar-pelajar menduduki di peperiksaan di Dewan. Itu lokasi orang kata mereka berada di Dewan untuk kertas 1. Okey. Kejap kita tengok apa secara apa. Okey, kemudian bahagian A pula yang ni terdiri daripada 20 soalan. Biasanya ya markah untuk soalan-soalan ni dia 1 markah ataupun 2 markah saja yang paling banyaklah. Ya. Okey. Kemudian kata kunci yang terlibat dalam soalan ialah seperti apa? Nyatakan, kenal pasti, lakarkan. Ini bermaksud soalan bahagian A ini semua yang mudah-mudah. Ini bahagian aras yang rendah lah. Ya. Jadi bila kita kumpulkan semua jadi 50 markah untuk bahagian A. Okey, kemudian untuk bahagian B kita ada 4 soalan 4 soalan. Jadi soalan yang pertama 10 markah, soalan kedua 10 markah, soalan ketiga 15 markah dan soalan keempat 15 markah. Jadi kita orang kata jadi kita jumlahkan markahnya di 50. Dan bahagian ini kita tengok lihat kata kuncinya. Kata kunci ialah apa? Terangkan, berikan justifikasi, huraikan, lakarkan. Ini bermaksud soalan bahagian ini memerlukan jawapan yang lebih panjanglah. Dan bahagian ini menunjukkan kemahiran yang lebih tinggi. Jadi bahagian yang sukarlah dibanding bahagian A tadi. Okey. Dan kita tengok contoh soalan ini dia membawa ke 10 markah. 10 markah. Untuk soalan ni. Okey, untuk yang kertas 2 kita boleh bahagikan juga kepada yang pertama ialah pasal 1 dan pasal 2. Pada yang ini maksud dia tingkatan 4. Okey, biasanya kertas 2 ni akan diberikan soalan pada bulan Julai. Bulan 7 nanti pihak lembaga peperiksaan akan keluarkan ni, akan diedarkan kepada pelajar lah. Dan pelajar akan selesaikan pasal 1 dan 2 ni dan markah yang dia akan perolehi ialah 40 markah. Manakala pasal 3, 4, 5 dan di bahagian 6 tu maksud dia bahagian nilai dia membawa kepada 60 markah. Bila kita jumlahkan 100 markah dan dia akan tukarkan menjadi apa? 30%. Jadi apa yang menarik kepada subjek ini ialah apa? Markah ini projek assignment kita diberikan oleh guru kita, guru yang mengajar. Sedangkan tadi kalau kertas 1 diberikan oleh pemeriksa khas yang dilantik oleh lembaga peperiksaan lah. Okey. Jadi bermaksud bila kita memperolehi 30% ni kita sebenarnya sudah pun lulus pada saya. Jadi itu yang membezakan di antara subjek dengan subjek lain lah, matematik dan sebagainya kan. Kita dah membawa 30% markah dah ada dalam tangan. Ada dalam tangan. Sebab yang ini tentu sekali cikgu-cikgu yang mengajar akan beri markah yang terbaik lah. Nak bantu pelajar. Nak bantu pelajar, betul lah tu. Okey. Okey, seterusnya. Kita nak saya akan terus buat pengajaran. Bab 1 berkenaan dengan apa? Yang tadi seperti dijelaskan tadi, bab 1 ialah berkenaan dengan pengaturcaraan. Jadi pengaturcaraan yang dipilih untuk bab ni ialah pengaturan Java, Java programming language lah. Okey, kita mulakan dengan apa yang pertama ialah bahagian algoritma. Jadi kita lihat dulu definisi kepada algoritma ialah algoritma ialah siri arahan langkah demi langkah untuk menyelesaikan satu masalah atau menyempurnakan satu tugas. Jadi kita ada 2 format untuk perwakilan algoritma. Tapi sebenarnya bila kita lihat bila kita kata definisi pada algoritma langkah demi langkah, kita mungkin teringat langkah demi langkah ialah contoh ialah resepi.
Kan resipi Ya. kan kita ada kan urutan kalau kita nak buat kek misalnya kan. Betul, Kita ada step-step Ada dia. step-step ni. Tetapi kalau itu adalah format yang lain, bukan yang dia dalam seperti yang kita nak dalam pelajaran kita lah. Ya. Okey. Jadi kalau dua format yang dia dimaksudkan, yang pertama ialah pseudocode. Pseudocode. Pseudocode ya. Pseudocode maksud dia ialah siri arahan, siri langkah demi langkah struktur kawalan komputer yang tidak formal, menggunakan bahasa pertuturan manusia. Dan syarat satu lagi ialah apa? Dia mestilah menghampiri bahasa pengatur Pengatur caraan. caraan. Okey. Jadi baik. kalau tadi yang saya sebut tadi macam resepi tadi kan, dia dipanggil natural language. Sebab apa? Yang dia tak memenuhi syarat tadi, menghampiri bahasa pengatur caraan. Ya? Dia Ya. mesti mirip macam kita nak buat ni lah. Okey. Buat coding lah maksud dia. Coding. Okey. Gitu. Okey. Itu yang pertama lah. Ya? Okey. Yang seterusnya ialah apa? Ini contoh kepada pseudocode lah. Jadi kita ada mula, ya, kita ada input macam ni, ya, dan seterusnya, ya, seterus kepada tamat tadi lah. Okey. 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 Kemudian format yang kedua ialah catat alih atau dalam bahasa Inggeris dipanggil flowchart. Ialah siri adalah langkah demi langkah struktur kawalan komputer yang tidak formal secara visual menggunakan simbol, ya. Simbol. Okey. Kita guna sekejap. Boleh cikgu? Okey, apa? Patah balik je. Kita patah balik ya. Sekejap ya. Kita dah Okey. okey, sekejap kita kena setting apa. Cikgu nak tulis ya? Kita tulis, kita kena macam Cikgu tekan sebelah kiri sebelah TV, kiri macam mana tu? Screen. skrin dia kena Cikgu cari, Cari apa? simbol pen pen untuk tu. lukis. Okey. tak. Cikgu boleh cikgu? Okey, jom boleh saya boleh. tunjukkan. Wah, ni boleh tunjukkan. Kadang-kadang saya Ada tak tepi ni? dia Okey. tepi bawah. Wah, tu Ni ya pen. Okey. Pen. Okey, saya. Boleh. Okey. Cikgu boleh patah nampaknya kembali saya ke page kena minta tersebut. tolong Wani lah. No problem, cikgu. Tak ada kena. masalah. Wani minta. Okey, Okey, boleh. jadi secara untuk menggunakan Simbol. simbol. Ya. Okey. Ya. Jadi kita ada simbol-simbol yang tertentu lah yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Okey. Okey. Jadi apa selepas ni kita nak minta apa? Orang kata pelajar-pelajar lah nanti minta kita Mereka jawab. Selepas ni sebenarnya ini sebagai ulang kaji kan. Dia Ya. dah tingkatan 5, dia dah pun apa belajar kan. Ya. Jadi kita nak apa nak tanyalah. Cikgu nak pilih. Kita pilih ataupun minta Wani pilih siapa-siapa yang menjawab. Kita minta yang simbol yang pertama ni. Simbol pertama. Pertama ni siapa yang nak apa ni? Okey, Wani nak pilih Sofia Adawiyah lah untuk jawab soalan pertama. Apa Senang simbol je yang cikgu. ni? Simbol yang pertama, simbol terminal. Okey. Terminal. Nampaknya tepat sekali lah jawapannya. Okey, Bijak jawapannya. anak murid cikgu semua. Yalah. Betul lah. Dia dah ingat lah kan. Okey. Jadi otak dia terhubung lah yang lepas-lepas tu. Okey, Thank you, jadi untuk Sophia. apa? Maksud dia apa, Sophia? Untuk menunjukkan apa? Biasanya kita buat terminal ni untuk apa? Kita menunjukkan Untuk menunjukkan mula atau tamat. satu program. Okey, tepat sekali. Okey. Seterusnya, siapa Cikgu pula pilih. yang nak menjawab ni? Okey, minta tolong minta tolong. Saya pilih Izzah Ayuni. Azah Yuni yang seterusnya ni. Apa simbol nombor 2 tu? Apa dia Izzah ni? Oi. Ada boleh ingat dah? Simbol nombor 2 tu ingat tak? Apa? Tak apa, cuba Okey, je. dah, cuba je, cuba. Cuba. Apa? Apa? Mula dengan A. Aliran Aliran aktiviti. Aktiviti, ya, betul. Jadi mungkin apa mungkin Betul tak ke, apalah. cikgu? Betul. Jadi apa aliran aktiviti yang digunakan untuk menghubungkan simbol dan menandakan urutan operasi.
Okey. Itu jawapan untuk nombor 2 ya, cikgu? Ya, ya. Okey, seterusnya ialah simbol ini. Kita minta, siapa lagi minta tolong apa lagi? Saya nak minta, tapi apa kata kita bagi mereka buat ulang kaji lagi sikit, sebab sekarang kita nak bagi peluang untuk mereka berehat dulu lah, cikgu. Oh, iyalah. Ya, bagi betul, mereka betul. ulang kaji, baru boleh jawab semua soalan lepas ni. Ya, ya, Okey, ya. jangan ke Okey. mana-mana, kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Ya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Kerry, dan juga cikgu kita hari ini, Cikgu Ismail, dan juga para pelajar dari Sekolah Raja Perempuan Takyah Ipoh Perak. Baiklah cikgu, jom kita nak sambung sesi soal jawab dengan para pelajar cikgu ni. Tadi kita dah rehat, mungkin kali ini mereka dapat jawab semua soalan dengan betul. Yalah. Sebab dah bagi rehat tadi kan? Ya, betul, betul. Jom betul, kita betul. tanya mereka untuk soalan seterusnya. Soalan seterusnya ialah simbol yang ketiga ni lah. Okey, minta apa? Ya, Okey, siapa lagi yang belum? Saya nak pilih Wardina Safia. Ya. Apakah simbol yang ketiga? Yang ketiga. Ni? Simbol input output. Okey, okey, tepat sekali lah. Tepat, simbol betul. Itu. Jadi apa? Okey. Ianya untuk menunjukkan apa? Operasi input, ya. Iaitu input dari pengguna, bisa kita masukkan gunakan keyboard lah, maksudnya contoh begitulah. Okey, atau operasi output, ya kan? Okey, cetak atau apa maklumat pada skrin. Okey. Katakan di sini ya. Katakan kalau misalnya ya, kalau saya conteng di sini, tengok. Okey, simbol ini. Okey, kalau cikgu katakan ini simbol input, betul atau salah? Okey, siapa yang nak ni apa? Siapa belum jawab tadi? Ini adalah Rabiatul. simbol input. Betul atau salah? Betul atau salah? Senang saja jawapan dia. Betul atau salah? Betul atau salah? Ya. Betul? Jadi jawapannya salah, ya. Salah. Jadi kalau di sini kita sebenarnya yang ini mewakili kepada dua. Jadi simbol sama ada simbol input atau output. Tapi bila kita kata yang kita katakan ini adalah simbol input, salahlah. Sebab apa? Kita ada dua kan? Kecuali bila kita letakkan perkataan dalam dia. Jadi kita kena letak apa? Dalam dia input. Input. Dalam dia input, barulah dikatakan ini adalah simbol input. Kalau output, kita kena letak perkataan output. Barulah menandakan apa? Simbol output. Okey, seterusnya ialah simbol yang keempat. Okey, kita nak minta pelajar jawab pula untuk mewakili apa? Kita minta Izzah Ayuni lah tadi untuk cuba lagi sekali. Tadi dia cuba tak dapat tadi. Okey. Jawapan dia simbol proses. Okey, simbol proses. Betul. Okay. Jadi dianya simbol proses ni ialah apa? Untuk menunjukkan aktiviti proses dilaksanakan, biasanya diletakkan apa? Apa diletakkan di dalam simbol proses ni? Formula dan proses. Dan proses. Ada maksud dia umpukan nilai ada silap tu. Maksud dia proses tu ialah formula lah. Ya. Jadi kita ada dua. Okey. Dan seterusnya yang ini yang simbol ini adalah menunjukkan simbol syarat ataupun keputusan. Jadi maksud dia penerangan dia ialah apa? Untuk menunjukkan pilihan program mesti melalui salah satu daripada pilihan yang ada. Digunakan pada struktur kawalan pilihan ataupun ulangan. Okey, kita tengok apa jawapan dia lah. Ini dia punya apa di sinilah. Okey. Pilihan. Itu dia. Nampaknya banyak juga yang anak murid cikgu jawab betul ya. Mungkin ada salah-salah sikit tadi tu, tak apa. Masih ada masa untuk buat latihan dan dapat semua jawapan betul. Okey. Jadi seterusnya kita nak apa pelajar di mana ada bersedia dengan pen dengan kertas dekat sana. Okey, semua ada. Mesti ada cikgu, seorang pelajar kan? mesti ada sebelah juga. mereka. Okey, jadi apa kita nak minta untuk yang sebelah kiri ni kita nak mencari apa? Sebelah kiri
mencari program untuk luas segi 4 tepat. Bagaimana pula kalau kita nak mencari luas bulatan? Okey. Okey, yang ini ialah apa? Ni untuk apa? Bulatan ya. Bulatan. Bulatan. Okey, contoh yang diberi ialah apa? Untuk mencari luas segi 4. Okey, Okey, jadi apa? Boleh cikgu? Okey. Padam je balik. Okey, kita saya Okey. bagi tahulah segi 4 tepatlah. Ha-ha. Okey. Jadi apa, silakan. Jadi apa, minta pelajar tolong jawab yang ni. Nanti kalau dah siap boleh tunjukkan pada kamera. Keempat-empat kita nak tengok. Ini nak buat tu senang ke susah cikgu? Boleh kata susah jugalah. Susah. Selalunya berapa minit diperuntukkan untuk soalan macam ni? Kita bagi seminit je lah. Seminit. Seminit sajalah. Seminit untuk soalan susah Soalan cikgu. susah. Okey. Kita tengok dalam seminit boleh tak anak murid cikgu semua jawab dengan betul? Okey. Sementara menunggu mereka jawab kan cikgu, untuk kertas sains komputer ni, bahagian mana yang agak-agak mencabar dan sukar untuk murid-murid jawab? Itulah yang tadi saya ceritakan tadi. Bahagian yang mudah ialah bahagian A kan. Sebab yang tadi dia membawa kepada 1 markah ataupun 2 markah. Tapi yang paling sukar seperti yang yang ni tanya tadi ialah bahagian B. Bahagian B. Biasanya satu soalan membawa markah 10 markah. Okey. Di sinilah pelajar kena ada kemahiran yang tinggilah. Yang ini masih di bahagian A. Masih soalan lagi dia sebegini? di bahagian A lah macam tu. Okey, maksudnya bahagian A untuk soalan macam ni masih dikira agak mudah jugalah Lagi kan mudah cikgu. Betul lah tadi. Cikgu kata susah tadi mungkin sajalah Natri. Dia pandai lah yang ni. Okey, jom kita nak tanya dah siap jawab ke belum pelajar? Wadina macam dah siap je tu. Okey, siapa yang dah siap boleh dah siap dalam boleh tunjukkan kurang dari 1 minit dah siap. Okey, boleh tunjuk jawapan dekat skrin. Tunjuk je dekat kamera. Wah, besar tu. Itu guna marker pen tu. Okey, Iza belakang sikit Iza. Dekat betul tu Iza. Okey. Nampaknya tinggal Rabiatul seorang. Okey, jom. Cikgu boleh tengok jawapan mereka betul ke tidak. jawapan nampaknya Sofia cuba hala ke depan sikit kamera. Macam tu. Okey, kalau yang yang ujung ni Wardina. Betul semualah. Yang ini dia ada Sofia. Wardina, okey. Okey, Wardina betul semua. Yang semua tadi yang jawapan. yang sebelah kanan tadi. Okey, thank you Wardina, tahniah betul semua. Tadi cikgu kata siapa? Yang ni. Sofia. Okey. Sofia ni dia. Betul tak? Okey, satu ada kesalahan dia. Di mana kesalahannya cikgu? Dia tak ada output. Inputnya dah ada. Dia ada proses. Satu lagi ialah bahagian output. Output dia kena tambahkan yang ni, output luas. Okey. Tak apalah. Tak apa. Jadi tak apa, dia kerana salah mencuba. satu je. Macam ni contoh dia, yang betul lah. Okey. Maksudnya Sofia tadi tertinggal satu kotak sahaja. Sehingga satu, jadi kita tolak satu markah. Tolak satu markah. Okey, faham. Rabiatul pun betul dan Rabiatul pun betul lah. Ni Izzah Ayuni. Kalau yang ni Izzah Ayuni tak jelas lah. Okey, cuba belakang sikit Izzah. Okey, tapi kalau tengok nampak jawapannya ada semua betul lah. Dia ada semua kotak juga. Semua kotak, ya. Okey, tahniah semua betul. Betul semua, jadi seorang je. Jadi dalam banyak-banyak. Okey, jadi kita teruskan. Ini jawapan dia lah. Okey. Okey, kita teruskan yang tadi kita bincang berkenaan dengan struktur kawalan urutan lah. Okey. Saya nak tanya kepada pelajar, kan? Kita ada 3 jenis struktur kawalan. Siapa yang boleh bagi respon? Jawapan terangkan ataupun nyatakan 3 struktur kawalan yang utama. 3 struktur kawalan utama. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Wardina, dipersilakan. Wardina. Okey, yang pertama. Struktur kawalan urutan. Okey. Struktur kawalan pilihan. Struktur pilihan. Struktur kawalan ulangan. Struktur kawalan ulangan. Betul? Jadi, betul semua. Jadi, bagus Wardina. Okey, jadi yang tadi kita dah yang pertama, kita dah bincang tadi kita nak buat orang kata mencari
program mencari luas bulatan. Ya. Jadi dia tidak melibatkan orang kata struktur kawalan pilihan, tidak juga melibatkan struktur kawalan ulangan. Jadi yang ini tu sebab kita namakan dia sebagai urutan. Jadi seterusnya kita nak tunjukkan pula ya, kita nak beri penerangan berkenaan dengan struktur kawalan pilihan, struktur kawalan ulangan. Baik. Di sini. Oleh kerana pengalaman yang lepas, ya, apabila saya, apabila cikgu mengajar pelajar yang terdahululah, ya. Jadi untuk yang ini ada seorang pelajar tu kita ajar, ya. Hari ini tahun depan baru dia faham. Menunjukkan dia susah lagi kan. Jadi saya dah macam dia, saya buat satu inovasi reka khas di mana cikgu reka khas di mana kita buat satu tips ni mana kita tahu yang ini hari ini dia belajar, hari ini dia faham. Tak perlu tunggu setahun. Tak perlu tunggu setahun baru kita nak faham kan. Jadi saya nak tunjuk cikgu nak tunjukkan macam mana kita nak gunakan tips ni dulu ya. Okey, yang pertama kita lihat di sini ialah apa? Kita lihat susunan dia 3 5 sampailah 17. Kalau saya tanya Wani sendirilah, ini urutan menaik, susunan menaik atau menurun? Okey, boleh. Susunan menaik. Okey, tepat sekali. Ya, okey. Jadi kita nak isikan di sini kalau yang ni kita katakan apa? Susunan menaik. Kita isikan Okey, menaik. Okey, pemadam. Okey, cikgu kena tekan pen. Tekan baru cikgu tulis. Macam mana boleh? Cikgu tekan je lagi sekali. Tekan sekali lagi. Okey, kemudian pilih pen. Okey. Betul. Okey, susunan menaik. Menaik. Okey, menaik. Okey. Okey, kemudian bila susunan menaik, simbol yang digunakan adalah lebih kecil. Lebih kecil. Ya. Okey. Kemudian mula kita ambil daripada mula di sini. Mula. 3. Okey, 3. 3. Okey. Kemudian tamat. Okey, tamat dia ada sikit perubahan di mana kita ambil yang ini 17. 17. Tapi 17 kita tambahkan 1. Tambah 1. Tambah 1 jadi 18. Okey. Maksudnya dalam kotak tu kena tulis ke jalan kerja tu? Jalan kerja, ya. Okey. Jadi di sini kemudian yang langkah dia perbezaan di antara 3 dengan 5. Berapa kita perlu tambah? 5 dengan 7. Nampak di sini ialah bezanya ialah kita tambahkan 2. 2 lah. Betul seperti yang Wani beritahu tadi. Tambah 2. Tambah 2. Jadi bila kita dah buat tips ini, barulah kita isikan pada apa? Pada flowchart itu. Flowchart ini. Okey, jadi yang ini kita mulakan apa? Yang ini ialah apa? 3 lah. 3. Sini. Kemudian A lebih kecil daripada nanti kita punya 18. 18. Okey, kemudian kita output A. Kemudian ini ialah menunjukkan langkah tadi kita tambah 2. Tambah 2. Okey. Jadi di sini mungkin pelajar-pelajar nak tanya kan, kenapa saya pilih di sini ialah apa? Simbolnya lebih kecil. Kenapa tak pilih lebih besar? Kerana cikgu kata kalau susunan dia menaik, maka simbolnya mengecil. Jadi kita kena lihat, di sinilah kita kena lihat dia punya nilai di sini. Yang pertama, okey, katakan kita nak, kita buat, kita mulakan dengan 3. Okey, kita tanya 3 kan? 3 lebih kecil tak 18? Tentu jawab dia ya kan? Ya, dia akan jadi 3. Okey. Kemudian 3 tambah dengan 2, dia akan jadi apa? 5 kan? Dia akan jadi 5. Okey, 5 lebih kecil tak 18? Kecil. Ya kan? Bila kata ya, dia akan jadi outputnya ialah 5. Kan? Okey, kemudian 5 tambah 2, kita akan jadi apa? 7. 7. Okey, 7 lebih kecil tak 18? Masih kecil. Masih lebih kecil. Jadi dia output dia A. Okey. Dan seterusnya dia akan dapat 9. Berterusan. 11. Okey, kita dapat 13. Okey, 13. Kemudian apa? 15 dan 17. 17. Okey, 17. Kemudian dia tambah di sini dia output 17. 17 tambah 2.
dia akan jadi apa? 19 kan? Ya. Dia tanya 19 lebih kecil tak 18? Lebih besar. Lebih besar. Jadi maksud dia tidak kan? Jadi outputnya adalah tamat. 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 Okey. Jadi kita dapat apa bila kita buat apa orang kata carta hari ini kita kena buat semakan. Macam ni supaya nilainya sama dengan ini. Okey, tadi persoalan tadi kita jawab tadi. Boleh tak kita letak lebih besar? Okey. Kita kata lebih besar kan? Okey, kita letak jadi A lebih besar daripada apa? Lebih besar daripada apa? 18. Okey. Kita bermula dengan 3 tadi. 3 lebih besar tak 18? Kecil. Dia jadi sebenarnya lebih kecil kan? Ya. Dia jawapannya tidak. Aha. Output dia tamat. Maka senarai itu tak keluar. Faham. Kalau kita pilih simbol dia apa? Lebih besar. Ya. Oh, saya tengok flowchart ni saya teringat saya buat ICT masa form 5 dulu cikgu. Oh, ada pernah ambil ya. Saya ambil ICT sebagai elektif. Jadi dia lebih kurang macam tu lah. Last kali mesti ada tamatnya tu. Ya. Okey. Jadi okey, kita lihat tadi kalau susunannya ya, kita nak bagi perincikan lagi. Kalau susunannya menurun, barulah apa? Simbolnya lebih besar. Okey, kita ambil mula. Tetapi tamatnya kita kena tolak satu. Okey. Okey. Jadi Baik. pelajar mungkin ada yang nak bertanya, pelajar mungkin daripada ni. Ada tak Okey, ada pertanyaan soalan apa-apa berkenaan dengan ini? untuk Tips mengelakkan kekeliruan? Boleh tanya cikgu apa yang anda rasa ada keraguan ke apa? Ada soalan? Kalau tak ada, maksudnya mereka dah sepenuhnya faham lah cikgu. Maksudnya terdiam tu. Ada tak tanya Rabia tu? Ada tak? Oh, tak ada. Tak ada lagi. Tak ada lagi. Maksudnya mereka dah master cikgu. Dia boleh. Master Dia, dah. sebenarnya kita ada di sini, boleh tak apa yang tamat ini kita buat 17 bukan 18. Okey, boleh kata tidak? Kata, okey. Siapa nak boleh respon? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak tamat dengan 17? Tamatnya ialah 17. Okey. Siapa nak jawab? Boleh ke boleh tak? atau tidak? Sofia? Sofia nak cuba? Okey. Boleh atau tidak? Boleh. Dengan apa? Kita kena ubah apa di sini? Yang di sini. A apa akan jadi kalau kita buat 17? Maksudnya simbolnya apa akan jadi? Simbolnya lebih kecil apa? Lebih kecil? Kecil. Sama dengan. Sama dengan. Nampak ni dia boleh dah ingat dah. Jadi kita ada dua jawapan. Maksud dia sama ada kita buat apa? Lebih kecil 18 ataupun A-nya lebih kecil sama dengan 17. Okey. Bagus Sofia. Bagus. Dapat jawab soalan cikgu. Dapat soalan ni. Susah soalan ni tapi dia dapat jawab. Okey. Okey cikgu. Seterusnya. Sebelum kita sambung soalan seterusnya cikgu. Kita nak tahulah mereka pun dah boleh jawab. Nak tahu diorang boleh jawab ke tak lepas ni. Apa kata cikgu kita berehat dulu seketika. Dan kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Kerry dan guru jemputan kita Cikgu Ismail serta para pelajar dari Sekolah Raja Perempuan Takyah Ipoh Perak. Dah cukup rehat dah semua tadi. Apa kata kita sambung dengan soalan yang seterusnya? Dipersilakan Cikgu. Okey, jadi kita ada setelah kita tunjukkan contoh tadi, kita minta supaya pelajar pula tolong isikan ini. Buat kepada soalan ini. Buat di kertas. Jadi kita buat di kertas, kita bagi masa 2 minit lah. Okey. Untuk pelajar menjawab, nanti buat seperti tadi kita tunjukkan. Buat menggunakan tips yang cikgu beri. Ya, betul sekali. Kita Ni. kena buat tips dulu, baru kita boleh. Jauh beza tak perbezaan daripada soalan sebelum ni cikgu? Dia lebih kurang sama juga. Lebih Tapi kurang perlukan sama. sebab dia ada kena tengok sesuatu lah di situ. Bezanya susunan dan nombor. Okey, kita tengok mereka Kita tengok macam mana boleh dia ke orang tak? boleh berfikir tak. Mungkin yang di rumah pun boleh cuba untuk jawab soalan ni menggunakan tips yang cikgu beri di sebelah kanan skrin cikgu.
Guna buatlah kotak susunan, simbol, mula, tamat langkah, lepas tu cuba isi sikit-sikit. Mana tahu lebih mudah untuk anda jawab soalan ni. Dapat dah berapa markah cikgu untuk soalan macam ni? Kita banyak juga markahnya kita Banyak tengok. markah? Jadi biasanya kalau carta balik ni kita akan lebih pada 6 lah. Lebih pada 6. Banyak tu cikgu. Sayang. Ada tak masa exam para pelajar dia tak tahu nak jawab, dia tinggal semua kosong cikgu? Ada je macam tu. Ada. Tapi itulah kita biasanya kalau pelajar yang orang kata banyak buat latihan, jadi kita akan dapatlah buat dan jawab soalan bentuk macam ni kan. Tapi kalau 6 markah cikgu tak buat langsung tu, sayang tu cikgu. At least jawab satu ke apa dapatlah membantu juga kan untuk soalan ni. Betul. Tapi saya yakin kalau mereka gunakan tips cikgu ni boleh ni dapat full mark cikgu. Betul. Okey. Jadi yang ni sebenarnya ini asas ilmu yang saya tunjukkan ni asas kepada yang tingkatan 5 nanti. Di mana mereka yang lepas ni kepada tingkatan 5, mereka akan belajar satu lagi bahasa pengatur caraan dipanggil JavaScript. Dan sini kita ada bahagian algoritma. Mereka akan belajar tentang bubble sort, selection sort dan binary search. Itu bahagian yang lebih besar. Dan dalam tu dia ada mesti orang kata ada kemahiran kepada struktur kawalan ulangan. Jadi inilah maksudnya, inilah bahagian penting lah yang untuk masa akan datang. Betul-betul. Ya. Okey, jadi pelajar semua dah siap nampaknya. Rabiatul. Okey, nampak. Pantas sekali. Pantas Rabiatul. Semua pantas, semua jadi siap. kita tengok satu yang Ayuni belum siap Okey, kita lihat yang Rabiatul, nampaknya Kita tengok susunan dia. Boleh tolong baca sekejap saya. Okey, Rabiatul. Susunannya adalah apa? Menurun. Ya, betul ke? 19 16 ke ini? Ya, kita panggil menurun. susunan menurun, betul. Susunan menurun. Simbol yang digunakan Simbolnya besar. lebih besar, betul. Lebih besar. Mula ialah apa? 19. 19 dan tamat kita kena apa? Tadi kalau menaik kita kena tambah. Yang ini kita kena tolak. Tolak 1 3 dan langkahnya ialah kita lihat perbezaan dia. 19 dengan 16. Ialah 16 dengan 13. Jadi ialah bezanya ialah apa? 3. Kita kena tolak 3. Jadi kita isikan nampaknya kita isikan kan. Jadi kita lihat jawapannya adalah semuanya betul lah. Tahniah kepada Rabiatul. Kita tengok yang pelajar seterusnya. Pelajar seterusnya. Siapa lagi? Yang ini. Ini sini Wardina. Wardina nampaknya juga. Betul cikgu? Okey, juga betul. Okay. Seterusnya yang tadi yang pelajar ini. Yang ketiga? Yang ketiga ni Sofia. Okay. Sofia betul tak? Sofia. Sofia. Okey, juga betul. Tinggal lagi Izzah Ayuni. Dah siap. Izzah Ayuni tambah tolak 2 ke tambah 2? Silap di situ tu. Izzah, dia letak ada tambah kesilapan. 2. Dia ada kesilapan di sini. Tak apa Izzah, good try. Good try. Jadi Jadi kita lihat di sini, saya bagikan jawapan dia lah. Sebuah pelajar-pelajar yang penonton pula. Kita dengar. Susunan ialah ini ialah menurun. Menurun. Simbol menurun ialah apa? Lebih besar. Mulanya ialah 19. Yang ni kita tamat 4. Tolak 1. 3. Kemudian langkahnya ialah apa? Tolak 3. Tolak 3, betul. Jadi tolak 3, jadi kita isikan yang pertama yang apa? A bersamaan dengan mula tadi ialah apa? 19. Jadi A lebih besar daripada 3. Okey. 3. Kemudian kita ada output ya. Output A. Kemudian yang ni A bersamaan A tolak 3. Tolak 3. Dan akhir sekali bila tidak, dia output tamat ya. Output tamat. Okey, tamat.
Ya, nampaknya anak murid semua, okey. cikgu semua jawab dengan betul. Ya. Bagus, mereka dah bersedia dah ni nak Ya, jawab. betul. Ya, jadi okey, maksud dia. Okey, jadi kita dah okey, seterusnya ialah kalau kita ada sikit lagi lah mungkin kita ada ni, kita nak masuk pula pada apa? Bahagian yang apa, pembeli ubah, pemala dan jenis data. Okey, kita nak apa, pelajar juga jawablah, ya. Okey, integer. Okey, jenis data yang menyimpan apa? Siapa yang nak apa menjawab ni? Siapa nak cuba? Rabiatul. Menyimpan apa? Jenis data yang menyimpan Nombor bulat. okey, betul. Menyimpan nombor bulat. Dan boleh ingat tak berapa saiz ingatan yang diperlukan untuk ni? 4 byte. 4 byte. Okey. Seterusnya yang apa? Okey, Rabiat. Okey, seterusnya pelajar. Double. Double, cuba jawab dua sekali. Double dan Double. float. Okey, jenis data yang menyimpan apa? Siapa nak jawab ni? Wadina. Wadina, Nombor perpuluhan. Okey, kalau float macam mana float? Float Nombor perpuluhan juga. juga. Jadi apa perbezaan dia? Boleh tak terangkan kepada cikgu? Apa perbezaan di antara dua-dua menyimpan nombor perpuluhan? Apa bezanya di antara apa? Double dan float. Double nombor perpuluhan tepat sehingga 16 titik perpuluhan. Okey, tepat sehingga Kalau float, 16 titik perpuluhan. Manakala float tepat kepada apa? Nombor tepat sehingga 8 titik perpuluhan. Jadi ketepatan itulah yang membezakan. Jadi kalau double, berapa saiz ingatan dia? Berapa byte? 8 byte. Manakala kalau float? 4 byte. 4 byte. Okey. Okey, seterusnya. Soalan kita nak seorang terjawab. Tiga soalan tu. Boleh. Yang terakhir. Siapa ni? Siapa belum cuba? Kita minta Ayuni lah. Ayuni. Ayuni jawab. Mantap. Yang ketiga ni. Boolean menyimpan apa? Sama ada apa? Dia menyimpan sama ada true or false. True or false. True Okey. atau Kemudian false. kalau karakter. Data yang menyimpan. Karakter untuk aksara tunggal. Okey, aksara tunggal. Manakala string. String adalah gabungan aksara. Gabungan aksara. Okey, kalau dengan bagaimana dengan saiz ingatan? Saiz ingatan. Yang ni memerlukan kalau ni Kalau berapa? boolean? Kalau boolean adalah satu bit. Satu bit. Satu bit tadi kita bit. ingat ni satu bit. Satu bit. Yang tadi integer berapa tadi Ayuni? 4. Integer 4 dan 4 ingat 4 byte. 4 Okey. byte. Siapa boleh apa bagi tahu 1 byte bersamaan berapa? Bersamaan berapa bit? 8. 4. Maksudnya nampaknya Betul Wah ni ke, dah cikgu? belajar. Betul lah dah pernah belajar saya ICT ingat dulu. lagi. Ya masih ingatlah pelajaran tu 8 Tiba bit. tak terletakkan. Jadi maksud dia kalau 4 byte berapa bit sebenarnya? Kalau satu Kalilah. byte 8 bit. Jadi kalau 4 byte 16. 4 betul ke? 4 kali 4 kali 8 4 kali 8 berapa? Oh. 4 kali 8. 32 bit. Jadi itu adalah ini. Okey, seterusnya kita ada soalan ini. Maka kita dah bagi contoh jumlah bayaran, yalah jumlah bayaran kita kena bayangkan jumlah bayaran. Macam nilai yang disimpan ialah apa? Dia ada sin kan, ada perpuluhan. Jadi data type-nya ialah double. Okey. Jadi alasan kenapa kita pilih double kerana dia menyimpan nombor perpuluhan. Okey, kita nak minta pelajar kalau jawab. Okey, kalau gaji. Okey, gaji. Apa jenis data yang Jenis data. di sini? Siapa nak siapa cuba? nak cuba ni? Rabiatul. Rabiatul. Iza dah angkat Double. tangan. Ya. Jawab je, tak apa. Okey. Jawapan ni adalah apa? Double kan? Alasannya kenapa pilih double? Kenapa? Kerana ada nombor perpuluhan. Puluhan juga ya. Gaji juga melibatkan duit Okey, kemudian kalau bilangan pelajar. Bilangan pelajar. Macam mana dengan bilangan pelajar?
Boleh tak kita kita katakan bilangan pelajar sama dengan 20.5 bilangan pelajar. Boleh tak kita katakan macam tu? Oh. Okey. Jarang-jarang sekali. Tak cikgu. boleh. Kenapa tak boleh? Cuba pelajar bagi semua. Kenapa pelajar tidak boleh kita letak nombor perpuluhan? Sebab apa? Pelajar tu dia satu. Dia pelik kalau ada setengah je. Wah, mana ada manusia setengah kan? Ya, Jadi betul. bilangan. Jadi data type yang apa? Okey. Hari ni jadi data type apa ataupun jenis data yang sesuai untuk bilangan pelajar? Integer. Integer. Kerana apa? Sebab Apa integer alasan dia nombor kenapa? bulat. Dia nombor bulat. Ya. Jadi kita kena pilih apa orang kata jenis data yang sesuai lah. Okey, kemudian sudah bayar? Kita terus. Sudah bayar. Mungkin Sudah. cikgu boleh terus kongsi jawapan dengan semua pelajar. Okey. Jadi kalau kita sudah bayar, Ya. kita ada kita orang kata dia ada dua pilihan saja kan. Kita ada apa? Sudah bayar bersamaan true, maksud dia bayar. Okey, kalau soalan false maksud apa? Dia belum bayarlah. Kemudian jantina. Kalau jantina okey, bila kita isi borang borang, jadi kita tak boleh kita letak jantina bersamaan true. Sebab kalau true, kita tak tahu dia lelaki ke perempuan. Betul. Jadi kita kena letakkan lelaki. Ataupun dalam borang tu kan perempuan. Jadi data ni jantina ialah apa? Kita ada string. Ya. Dia string. Kerana apa? Dia gabungan aksara. Okey, kalau makanan, contoh makanan apa makanan yang Wani suka? Laksa. Laksa. Jadi laksa sudah tentu ialah apa? String. Kan? String. Okey, string. Gabungan aksara. Okey. Kemudian kalau lelaki. Okey, bila saya tanya ke Wani kan contoh dia. Wani, lelaki? Saya Adakah lelaki? False. Dia nak kita jawab ya atau tidak? Tidak. Jawapan dia apa? Tidak kan? Tapi kalau saya kata okay, kita tanya yang lelaki pula kan? Kita tanya awak lelaki? Dia tentu kan jawab apa? Ya. Jadi kalau ada dua jawapan ya atau tidak, bermaksud apa? Ini Boolean. adalah dia boolean. Ya. Dan akhir sekali Okey, grade. akhir sekali ialah grade. Kita boleh bayangkan grade dia ada A, B, C. Okey, siapa nak jawab yang terakhir ni? Yang Okey, terakhir. terus yang terakhir. Grade. Dia ada grade A, B, C. Apakah jenis? Okey. Grade. Yang terakhir. Rasa-rasa Ha. Wardina apa dia? Wardina, Jawapan terakhir. Grade. Cha. Cha ataupun karakter Okey. lah. Betul sekali. Okey. Alright. Maka Jadi dah dapat semua jawapan, maka Ya. cikgu pun dah kongsi pelbagai tips dan teknik menjawab hari ini cikgu, dan kita nak doakan all the best lah kepada semua student daripada Sekolah Raja Perempuan Takyah Ipoh Perak dan juga mereka yang mengambil subjek Sains Komputer untuk SPM 2021 ini. Kita nak ucapkan terima kasih Iza Ayuni, Wardina Safia, Rabiatul Abdullah dan juga Sofia Adawiyah serta Cikgu Ismail. Terima kasih banyak kerana sudi meluangkan masa di studio Dr. Success hari ini, dan semoga anda di luar sana berjaya mengambil segala input yang diberikan oleh cikgu pada hari ini. Kita bertemu lagi pada episod akan datang hanya dalam Road to Success SPM 2021 dari saya, Wani Carey. Bye-bye. Jumpa lagi. Didik TV KPM. Makasihku kepadamu cikgu, makasih padamu cikgu, jasamu akan ku kenang selalu, tak pernah lewat tunjuk ajarku. Terima kasihku kepadamu cikgu, makasih padamu, terima kasih jasamu akan ku kenang selalu, tak pernah lewat tunjuk ajar. Makasih cikgu, makasihku kepadamu cikgu. Terima kasih kerana menjadi peneman ketika kami masih lena bermimpikan awan. Terima kasih kerana menjadi lilin menyala ketika kami memerlukan sedikit suluhan jiwa. Terima kasih kerana menjadi kawan ketika kami menjadi lawan. Terima kasih kerana masih setia bersama walaupun jarak memisahkan kita. Terima kasih, Cikgu.
Hashtag terima kasih cikgu 2021. Hashtag terima kasih cikgu. Kami sayang cikgu. Kamsahamnida. Sheshe. Nandri. Hashtag terima kasih cikgu. Hashtag terima kasih cikgu. Kami sayang cikgu. Hashtag kami sayang cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Kerana telah mengajar kami. Hashtag terima kasih cikgu.